على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pada, kita dah masuk tajuk hirabah kan? 90. Nah, 90. Jadi apa isu atau Tak lama dah, lepas lama dah habis dah. Hirabah kan? Cuma hirabah itu kita baru sentuh apa? Ke bawah masuk tajuk. Tuan? bawah masuk? Oh tak ya. Okey, fasal yang kelima, muka surat 105. Sebab kita itu lagi ada ganti maghrib kan? Ganti yang kita dah, yang tuan punya surat tu kita dah masuk. Jelang kahwin Ustaz. Oh, jelang kahwin. Oh, ya. Baik, insya-Allah kita tengok fasal kelima, hirabah. Selepas tajuk sariqah, mencuri, hirabah. Hirabah ni lebih berat daripada sariqah, sebab sariqah ni dia ambil barang senyap-senyap. Hirabah ni dia ambil tengah-tengah. Kita tengok. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Baik, fasal kelima, hirabah. Kalau huruf ha tu, ha bukan ha bulat, ha. Hirabah. Iaitu dia kata hirabah ialah merampas harta orang dengan cara kekerasan atau ugutan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau sekumpulan yang bersenjatakan apa-apa senjata atau alat yang boleh digunakan sebagai senjata, atau dengan kekuatan yang ada pada diri orang yang melakukan hirabah itu. Maknanya kita faham, ambil barang, ambil harta orang lain cara kekerasan. Kadang-kadang kita kalau orang jumpa kita minta bagi duit, kita buat apa nak bagi duit. Tapi kalau dia datang dengan pistol, dia datang dengan parang, ataupun dia datang dengan tubuh dia yang besar, sekali dia cekik kita, itu antara kekuatan. Lepas tu saya nak sebut sini, kalau orang tu dia ada kemahiran seni mempertahankan diri, macam kungfu ke, silat ke, apa ke benda, tu pun termasuk lah. Dia ambil barang kita secara paksaan, kekerasan, dan sesuatu yang boleh diugut kita, senjata ke apa ke, itu adalah hirabah. Maknanya orang ini dia berani ambil barang daripada depan, hukuman dia lebih berat. Kalau ambil barang senyap-senyap saja, potong tangan, mencuri kan, dengan syarat-syarat yang kita dah sebutkan. Yang ini dia tambah satu lagi, potong tangan kanan dan kaki kiri, kaki kena bersilang. Nanti kita tengok apa syarat, macam mana dia potong tangan dan kaki, macam mana pula dia boleh dibunuh, macam mana pula dia boleh dibuang negeri. Tengok nanti. Jadi hirabah itu boleh juga diistilahkan orang atau mereka yang mengambil harta atau barangan orang lain dengan cara paksa atau membunuh. Membunuh tuan punya harta itu atau dengan ugutan yang menakutkan. Tempat berlaku atau kejadian hirabah itu tidak ada perbezaan, sama ada dilakukan di jalan. Kalau kat jalan, kalau orang Arab panggil qati'ut tariq atau quta'ut turuq, perompak-perompak jalanan. Ini biasanya kerja dia apa? Kerja dia menahan orang-orang yang berkafilah dagangan, orang yang pergi berniaga, orang yang pedagang-pedagang di padang pasir lah kan, bawa unta, bawa barang-barang ni, dia turun daripada bukit dengan kuda ke, tahan dan rampas harta. Kaum yang paling banyak buat kerja ni siapa?
kaum Ghifar, Abu Dzar Al-Ghifari. Sebab tu Abu Dzar Al-Ghifari ni masa dia mula masuk Islam, dia sampai kat Mekah kan, itu dia lah orang luar yang datang ke Mekah masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia isytiharkan tengah-tengah dekat Kaabah. Lalu orang pukul dia, orang Mekah pukul dia. Bila pukul dia, datang Abdullah Al-Abbas. Kalau ingat dalam sirah tu, Al-Abbas, ayah bapa saudara Nabi SAW, datang halang. Dah pukul dia, kamu kenal tak siapa dia ni? Sebab daripada cara pakaian dia pun tahu, dia ni daripada kaum Ghifar. Kamu tahu tak, kamu pergi berniaga ke negeri Syam, dia punya kabilah ni kerja dia merompak. Kau pukul dia, nanti kamu nak pergi berniaga, nanti kena ganggu dengan kaum dia. Kaum Ghifar ni dia terkenal kerja dia merompak. Tak sungguh tuan-tuan. Lepas tu kalau kita tengok dalam sirah, kenapa Nabi SAW berhijrah ke Yathrib, sampai sebahagian orang rasa pelik. Kenapa Nabi terima? Sebab kawasan tu dipanggil Ardus Sauda, black area, tempat merompak, tempat orang lari daripada nak kena bunuh, macam-macam lah. Situ tempat dia. Yathrib ni memang tempat, macam mana Nabi SAW ubah Yathrib tu jadi satu bandar yang akhirnya maknanya jenayah pun turun. Sebab tu tak betul orang kata nak laksanakan hudud kena suasana kondusif, itu. Zaman Nabi SAW teruk lagi. Ghifar, kaum Qutta' Turuq, dia satu kaum yang kerja dia merompak. Rompakan jalanan kat padang pasir kan. Zaman kita ni kalau katakan ada kat highway tu tiba ada kereta berhenti kan, orang pun tahan, kita pun berhenti. Kita berhenti, kenapa encik? Ni kereta saya rosak. Kita turun, tiba keluar kawan-kawan daripada semak samun ke dengan parang ke apa, samun kita. Itu juga dipanggil kita kata apa, hirabah. Hirabah. Sekarang ni orang takut tengok orang tu berhenti berjalan kan. Kita syak nak berhentikan, kita nak tolong, kesian juga. Tapi itulah, hati-hati ya tuan-tuan. Macam-macam cara sekarang. Kadang dia guna buat cantik. Kita kalau tengok yang misai tu tak mahu tolong kan. Mari perempuan, kita pun datang kan. Kenapa dek, cik adik, kereta saya ni rosak lah bang. Turun, kalau mana-mana datang dengan parang dengan apa, ambil kau. Itu dipanggil hirabah. Jadi hukuman dia berat. Kita tengok apa hukuman dia. Dia cerita ni tempat di jalanan, apa lagi, di kedai. Ini macam 7-Eleven, kedai 24 jam, Petronas. Dulu saya ingat Petronas dia buka kan, lewat. Lepas tu start ada rompakan, dia mula tutup. Dia kunci pukul 11. Kita kalau tak dulu kan, kalau saya tak silap lah, kita masih lagi boleh masuk, sebab ATM machine itu, kalau kita nak guna pekat kan, dia habis pukul 12. Saya ingat dulu boleh masuk lagi, tapi pukul 11 Petronas dah tutup, dah tak boleh masuk dah. Nak beli barang pun dah tak boleh. Pasal apa? Ada rompakan. Rompakan di kedai-kedai 7-Eleven, kedai runcit, dan sebagainya lah. Kerana kedai makan, satu kes tu, kedai makan kena rompak waktu asar. Bayangkan, waktu asar ni orang ramai. Kalau dia rompak 2 pagi, 3 pagi, lain lah. Dia rompak waktu asar. Ni semua hirabah. Okay, di kedai, di rumah. Ni masuk rumah, macam kes yang baru ni lah. Itu saya tak nak ulang lah, sebab kata kes mahkamah nanti kita ganggu kan. Tapi yang saya tak setuju ni ialah kenyataan yang kata apa, yang kali jangan buat tindakan sendiri kan. Laporkan dulu ke balai polis berhampiran. Kalau rumah kita orang masuk, kita tak tahu niat dia apa. Kita tak tahu niat dia apa. Tak boleh lawan. Selamatkan ahli keluarga anda, bawa keluar, laporkan pada polis. Elok lah kita keluar, clear rumah kita. Ni semua gila. Tidak
undang-undang tidak berdasarkan syariat Allah, bercakap juga tanpa panduan syarak, maka macam itulah. Sebab penjenayah juga ada hak asasi. Betul tuan-tuan. Dalam penjara pun dia perjuangkan hak asasi panduan ni. Kena tandas bersih, kena tempat katil yang selesa, setengah tempat negara tu diperjuangkan setiap bilik sel ni kena ada aircon. Seronok je penjenayah kan. Esok anak kita dah besar, saya nak jadi doktor, saya jadi askar, saya jadi peguam, saya jadi perompak. Pasal dia hak dia diperjuangkan. Sampaikan masuk rumah pun jangan bunuh, jangan tak boleh lawan, kena lari keluar dari rumah, laporkan pada polis. Lepas tu polis nak sampai bila? Polis nak sampai bila? Kalau kita lagi, alamak ada orang masuk rumah kita, lari ke pintu belakang. Lepas tu pergi balik polis. Balik polis, cepat encik rumah saya. Kejap ya, buat laporan ya. Lepas tu dia type guna satu jari. Tuan-tuan pernah pergi balik polis? Saya ingat saya seorang yang nampak. Rupanya kawan saya dekat Subang pun, dia kata pergi balik polis. Polis tu type laporan kita satu jari. Dia tak biasa. Kita ustaz ni pun biasa menaik lah buat menulis tesis kan. Dia tulis nama siapa? Dalam sekali encik tulis sendiri lah. Tu tuan-tuan, agak bila polis boleh sampai rumah, agak rumah kita dah clear dah. Macam-macam dah ambil. Itu saya tak faham. Kalau ikut hadis Nabi SAW, man qutila duna malihi fahuwa syahid, man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa mati pertahankan harta benda dia mati syahid. Siapa mati pertahankan ahli keluarganya, dia mati syahid. Dan teman-teman tengok ada WhatsApp yang tersebar. Kalau ada sahabat tanya Nabi SAW, kalau orang masuk rumah aku bunuh dia kan, aku bunuh dia, kalau aku mati macam mana? Kalau kau mati, kau masuk syurga. Kalau aku bunuh dia mati, Nabi kata dia masuk neraka. Huwa finnar. Kita pertahankan rumah kita, orang masuk mati syahid. Tak tahulah kalau individu berkenaan tak pernah baca hadis. Saya rasa tak tahulah, wallahu alam. Tapi nak ceritanya undang-undang, kalau undang-undang itulah tuan-tuan, habislah kita. Maknanya ramailah perompak lepas ni. Hirabah. Ni hirabah kan? Masuk rumah orang dengan senjata dengan apa. Walaupun dia, kalau undang-undang sivil mungkin dia kata kita tak tampak dia bawa senjata ke tak. Tapi kalau dia letak pisau belakang kan? Satu lagi, apa hak dia masuk rumah kita? Tiba-tiba muncul, masuk ikut tingkap. Lepas tu kita nak bersangka baik, agaknya dia ni nak repair telefon kot, nak repair, dia agak nak repair pipe. Apa? Lepas tu kita tak boleh pukul dia. Tak boleh pukul sebab apa? Sebab kita tak tahu niat dia apa. Kita tak nampak senjata dia bawa. Okey, abang, relax bang, saya masuk ni, minta maaf ambil. Berapa orang ada silat ke apa ni yang boleh lawan? Kita apa je ada kursi baling kursi, ada pasu baling pasu. Nasib lah ketuk perpang jatuh. Report polis. Datang, okey, awak telah menganiaya penjenayah. Mengikut kanun kesesaan akta itu ni ambil kau. Masuk. Kita pula kena. Apa jadi dunia kita tak tahu tuan-tuan. Apa jadi kita tahu. Okey, itu semua hirabah, hirabah. Sama ada dia kata kawasan kampung, bandar, dan sama ada di tempat yang sunyi atau tempat orang ramai. Termasuk tempat orang ramai. Kesemua tempat kejadian tersebut adalah dinamakan hirabah, perompak atau penyamunan. Perompakan atau penyamunan. Mungkin dari segi bahasa, Dewan Bahasa dia tak ada perompakan ni, rompakan. Penyamunan. Kita apa? Mungkin bahasa lama lah. Baik, tengok hukuman yang dikenakan ke atas orang yang melakukan hirabah. Dalam kes hirabah, mereka yang melakukan kesalahan tersebut wajib dikenakan hukuman hudud sebagaimana berikut. Pertama, hukuman mati. Merompak ni boleh hukum mati, iaitu perompak atau penyamun yang telah membunuh orang yang dirompak. Dia rompak, dia bunuhnya orang tu, mangsa.
Dia bunuh ni mangsa. Okey. Disamunya di mana dia bunuh mangsa, disamunya tanpa mengambil harta. Maaf, saya betul tadi. Dia rompak, kebetulan mangsa tu tak ada apa. Dia tak dapat harta, dia bunuh. Itu cerita. Dia bunuh tanpa mengambil harta atau barangan orang yang dirompak dan yang dibunuhnya itu. Ini banyak faktor lah. Kadang-kadang dia tak jumpa harta, kadang memang mangsa dia tu tak ada harta. Dia check beg duit apa semua tak ada, selongkar tak jumpa. Ataupun dalam kereta ada tapi tak boleh buka ke, dia tak boleh buka hood belakang tu, boot kereta ke kan. Tu dah kelang kabut lagi. Bila polis siasat tengok ada kematian, polis siasat tengok kereta tu ada harta. Biasanya polis laporan kan sebut kejadian rompakan gini, samun apa semua. Tapi apa nama, dalam kejadian itu harta harta mangsa masih ada lagi. Maknanya suspek tak diketahui apa objektif dia merompak kerana harta masih ada. Mungkin faktor-faktor dia lah, dia dah kelang kabut, dia dah takut, dia dah bunuh, tak jumpa barang. So dia boleh kena hukuman bunuh. Kalau kita ikut hukum qisas pun, annan nafsa bin nafs, nyawa balas dengan nyawa. Dia tak ambil harta, dia bunuh je, maka hukuman bunuh. Itu A. B, hukuman mati di kayu palang atau perompak penyamun yang telah membunuh dan mengambil harta. Dia bunuh dan ambil harta. Yang tadi tu bunuh saja, yang ni dia dah bunuh, kemudian mayatnya itu akan digantung, dipamerkan kepada orang ramai. Okey, barangan orang bunuh atau harta kepada orang lain. Yang pentingnya dia ada orang mati dan ada harta yang diambil. C, hukuman potong tangan kanan dan kaki kiri. Ini betul. Iaitu perompak penyamun itu hanya mengambil harta atau barangan orang-orang dirompak atau disamunnya tanpa membunuh dan tanpa mencederakan. Kejadian tu ada harta yang hilang tapi mangsa tidak cedera. Kadang-kadang diikat saja, okey. Lepas dah ambil barang dia pergi. Kan? Jadi mangsa tak ada yang cedera, tak ada yang mati. Tergeliat tangan ke tak apa. Itu semua tak, kalau katakan ada kecederaan sikit, tangan dia terseliuh ke apa semua tu, dia ada hukum ni, dia kena bayarkan pampasan. Kalau di mangsa tak ada apa-apa, tak ada mati, tak ada cedera, itu hukuman dia. Potong tangan kanan, potong kaki kiri. D, hukuman buang ke tempat lain, dia panggil buang negeri atau buang daerah. Yunfau minal ard, iaitu bila mana perompak atau penyamun itu hanya menakut-nakutkan orang sahaja di jalan-jalan. Bukan jalan saja, termasuk mana-mana lah. Tentu ada setengah perompak, dia pakai pistol mainan. Ada setengah pistol mainan yang saya pernah tengok. Kalau tuan-tuan tengok rupa dia tu memang macam pistol betul, tapi bila plastik. Tuan tengok, dia peluru bulat-bulat, budak-budak. Dia pistol angin. Memang dia macam betul. Saya pernah main dalam pistol tu, main tembak-tembak. Dia ada kan kawan-kawan. Pistol tu memang nampak macam betul. Saiz dia memang macam pistol betul. Kalau kena orang yang kreatif lah, dan dia spray kilat cantik, memang macam pistol betul. Macam besi, nampak macam besi. Dia spray elok. Dia setengah terrajin sikit, dia buat macam cala-cala sikit, macam besi kan. Lama-lama kan dia kan, ada orang dia pandai kan, dia ada macam kesan-kesan cat tanggal, nampak macam pistol tu. Kalau dia pergi mana-mana tu bang, awak bagi duit. Orang pun takut dia, jangan tembak. Dia harta tak ada ambil, tak ada orang mati, tak ada apa. Dia takut-takutkan je, lepas tu dia lari, dapat tangkap. Hukuman dia buang daerah, buang negeri.
Okey, semua yang kita bincangkan tadi tu, empat bentuk hukuman ni ambil daripada mana? Daripada firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Tengok ayat bawah tu. Hukuman yang dikenakan ke atas orang yang melakukan kesalahan hirabah sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan ABCD adalah berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim illa alladhina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Tuan-tuan, surah Al-Maidah ayat 33 hingga ayat 34. Hanyalah balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi. Allah Ta'ala nak bagi tahu hukuman merompak ni begini. Sebelum tu kesalahan tu dia panggil apa? Yuharibuna Allah wa rasulah. Kenapa? Kesalahan merompak ni dia Quran menggambarkan kesalahan memerangi Allah dan Rasul. Kenapa? Sebab datang Islam tuan-tuan untuk membawa keamanan, kedamaian, keselamatan.